Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Alhamdulillah, Allah SWT masih lagi memanjangkan usia kita untuk berada dalam bulan Sya'ban yang barakah ini dan akan meneruskan perjuangan kita pada bulan Ramadan. Berdasarkan kepada sepotong ayat Quran yang telah saya bacakan tadi, bahawa Ramadan adalah satu bulan yang difardukan kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia untuk kita berpuasa. Dan bersandarkan dengan sepotong hadis yang telah saya bacakan, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa, yang mana doanya berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rasulullah berdoa, ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Maknanya, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan mati sekalian, persiapan yang Rasulullah tunjukkan kepada kita ialah 2 bulan, Rajab dan Sya'ban, untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Tuan-tuan, perempuan, saudara mati sekalian, jadi pada hari ini saya akan kongsikan pada tuan-tuan dan perempuan tentang persiapan kita menghadapi Ramadan, ataupun disebut sebagai istiqbal Ramadan dari 2 sudut ataupun 2 sudut pandang. Yang pertama, dari sudut individu Muslim, dan yang kedua dari sudut kita sebagai ketua keluarga. Tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari mati sekalian, dalam sudut pandang, dari sudut pandang seorang individu Muslim, ada 3 perkara yang saya ingin tegaskan. 3 perkara ini yang perlu kita tinggalkan. Kalau kita dengar pesanan daripada asatizah dan ustazat, selalunya pesanan mereka mengajak kita membuat persiapan dari sudut membaca Quran sebelum Ramadan, membaca Quran, solat sunat, memperbanyakkan ke masjid dan sebagainya. Itu satu tuntutan yang wajib kita ikut dan kita amalkan. Tapi pada hari ini saya nak kongsikan 3 perkara yang perlu kita tinggalkan, kita kurangkan untuk kita menghadapi Ramadan. Yang pertama ialah dari sudut penggunaan gadget dan juga handphone kita. Dalam gadget itu sudah pastinya ada pelbagai aplikasi. Dan satu aplikasi yang agak popular di kalangan kita, terutama mereka yang bekerja sama ada di bandar maupun di luar bandar, ialah aplikasi yang dinamakan sebagai tontonan wayang secara dalam talian, ataupun kita sebut sebagai online cinema, yang aplikasi tersebut famousnya melalui Netflix. Saya yakin dan percaya, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan mati sekalian, ada aplikasi tersebut, dan sudah pastilah dalam kita mengajak diri kita untuk menghayati Ramadan yang ayat Quran saya bacakan tadi, iaitu la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa, ialah kita cuba tahun ini berazam untuk kurangkan masa kita menonton wayang secara online. Dalam bulan Sya'ban ni, inilah masanya. Kita kurangkan supaya insya-Allah bila kita masuk ke bulan Ramadan, sudah pasti kita dapat lebih kurangkan masa kita daripada kita banyak menonton filem-filem wayang dalam talian menerusi aplikasi sebagai contoh Netflix. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitu kita perlu kurangkan dari sudut screen time. Masa bersama dengan screen. Ya, kita ada gadget, kita ada smartphone, sudah pasti dalam smartphone ada aplikasi melibatkan social media ataupun media sosial. Dalamnya ada Facebook, dalamnya ada TikTok, dalamnya ada Twitter, dan pelbagai jenis lagi media sosial. Jadi, media sosial ini juga mempengaruhi kita bagaimana kita memanfaatkan masa dalam bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban ni
kawan-kawan sekalian, marilah kita kurangkan penggunaan media sosial. Nak tinggal tak boleh. Sebab dalam tu lah juga family nak telefon, dalam tu lah juga isteri nak cari kita. WhatsApp kan. Tapi kita kurangkan. Sebab tu dalam handphone tuan-tuan saudara-saudari mati sekalian, dia ada satu aplikasi namanya Wellbeing Screen Time. Nak tengok berapa banyak masa yang kita gunakan, dan dalam aplikasi itu dia akan tentukan social media berapa yang kita gunakan. Online apa yang saya sebut tadi, online cinema berapa yang kita bazirkan. Quran punya aplikasi berapa yang kita gunakan. Jadi itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga yang perlu kita tinggalkan ialah aktiviti-aktiviti yang tidak bermanfaat dan berfaedah, malahan membawa kepada perkara-perkara keburukan. Ini pun banyak saudara-saudari, tuan-tuan puan-puan mati sekalian, yang selalu kita buat, tak kira dah dalam bulan-bulan apa. Dari segi komunikasi kita dengan rakan-rakan kerja kita, dengan ahli keluarga kita, kadang-kadang perkataan-perkataan yang tak sepatutnya kita luahkan, yang menguris hati, itu pun di antara perkara-perkara yang tidak berfaedah dan tidak bermanfaat. Tu tak termasuk lagi dengan perangai malas kita. Tu tak termasuk lagi dengan perangai cemburu kita, marah kita. Jadi perkara ini perlu kita kurangkan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi Ramadan yang di dalamnya ada 1 bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Saudara-saudari yang mati sekalian, itu adalah yang pertama. Yang kedua, sudut pandang kedua ialah kita selaku ketua keluarga. Ini pun memainkan peranan penting sebab saya yakin rata-rata pendengar dan penonton semuanya sudah berkeluarga. Sama ada sudah menjadi bapa maupun menjadi seorang anak ataupun cucu dalam sebuah keluarga. Jadi, kalau kita menjadi seorang bapa, ada 3 perkara juga yang saya nak kongsikan. Yang pertama ialah kita menyiapkan anak-anak kita untuk tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Dalam bulan Syaban ni, inilah masa untuk kita praktis. Inilah masa untuk kita menyiapkan mereka supaya mereka sedar bahawa Ramadan bakal tiba, dan bila mana nak masuk bulan Ramadan, kita kena tidur awal untuk kita bersahur. Di mana Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis sahih, Nabi kata, bersahurlah kamu. Fa inna fis sahur barakah. Kerana dalam sahur itu ada barakah. So nak bangkit sahur macam mana? Nak bangkit sok ni orang Kedah kata, maka kita kena tidur awal. Bila kita tidur awal, sudah pastilah kita akan bangun awal. Kita dapat ajak anak kita at least sembahyang sunat 2 rakaat tahajud, dan kemudian terus bersahur. Itu yang pertama. Yang kedua, menyiapkan kelengkapan untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Balik rumah ni pakat-pakat cek lah. Kalau kita ada anak dara ramai, tengok anak dara kita punya telekung. Telekung tu dah lama ke, dah usang, boleh dah. Boleh dah buat apa? Boleh dah semak, dan kita tukar telekung, bagi telekung baru. Bagi ada semangat, bagi ada roh. Nak beritahu kat mereka, Ramadan bakal tiba, kita nak menghidupkan Ramadan yang dipanggil sebagai Syahrul Qiyam, Syahrul Siyam kan. Bulan yang kita nak bangun malam, bulan yang kita nak puasa ni, beli telekung baru untuk mereka dapat semangat. Anak-anak lelaki kita beli kopiah, beli baju baru untuk bagi mereka semangat untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Dan yang ketiga, tuan-tuan, yang terakhir, dalam kita berada bulan Syaban ini sebagai ketua keluarga, kita kena tanamkan satu semangat suasana Ramadan pada anak-anak kita. Kalau boleh, buat countdown. Buat countdown untuk Ramadan. Letak kat peti kalau ada 5 hari, bagi mereka color. Lagi 5 hari, mereka color hari ni 5 hari. Esok ada lagi. Hari yang 4 hari, tanda 4 hari. Sehinggalah hari yang terakhir, mereka tanda. Nak beritahu kata mereka kena sedar bahawa mereka sekarang berada di penghujung bulan Syaban yang bakal memasuki dalam bulan Ramadan. Itu cara nak menghidupkan suasana. Mungkin juga kita boleh buat cara nak menghidupkan suasana ialah dengan kita menghias rumah kita dengan peralatan-peralatan yang boleh menggambarkan Ramadan. Mungkin kita boleh gantung sikit bagi anak-anak kita nampak tulisan-tulisan Ramadan. Kemudian kita boleh buat kertas-kertas yang kita print out daripada komputer, daripada laptop, gambar-gambar menunjukkan Ramadan, supaya mereka merasai suasana Ramadan yang bakal tiba.
Dan juga mungkin kita boleh beli sikit barangan-barangan yang boleh menyedarkan mereka tentang Ramadan. Contohnya beli beberapa jenis kurma. Bagi mereka makan, bagi mereka rasa, ni kurma ni maknanya Ramadan dah dekat. Walaupun saya yakin percaya tuan-tuan perempuan kat rumah masing-masing bukan tunggu Ramadan. 1 tahun punya package kurma dah ada kat rumah. Semua jenis kurma daripada Iran ke, kurma daripada Palestin ke, kurma daripada Madinah ke, grade double A ke, premium, semua ada. Saya yakin dan percaya. Tapi nak bagi mereka rasa bahawa mereka melalui bahkan bulan Ramadan, kita boleh beli kurma dan mereka dapat suasana. Termasuklah salah satu kita tuan-tuan perempuan, kita boleh guna aplikasi macam Lazada ke, Shopee ke, cari buku-buku untuk mereka membuat misi, sasaran matlamat yang mereka nak capai sepanjang Ramadan, supaya anak-anak kita tu rasa seronok Ramadan bakal tiba, dan mereka yakin dan percaya bahawa dalam bulan Ramadan ni mak ayah dah bagi pengisian untuk menghadapi Ramadan itu, dan mereka pun semakin hampir bersemangat untuk menjalani ibadah Ramadan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari mati sekalian, itulah dua sudut pandang yang telah saya kongsi pada tuan-tuan, dan setiap sudut pandang tu ada 3 perkara. Kita telah melihat bagaimana kita selaku individu Muslim, kita kena tinggalkan 3 perkara yang saya kongsikan tadi, iaitu yang pertama, kita tinggalkan dari sudut tontonan wayang dalam talian. Yang kedua, kita kurangkan dari sudut pemerhatian kita pada media sosial. Dan yang ketiga, saya juga kongsikan pada tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat mati sekalian, iaitulah bila mana kita nak melatih diri kita, kita kurangkan perkara-perkara buruk, aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah, supaya kita dapat mengisinya dalam bulan Ramadan. Sudut pandang yang kedua, tuan-tuan, puan-puan, saudara mati sekalian, saya kongsikan kita sebagai keluarga. Maka kita, yang pertama, pastikan anak-anak kita terbiasa untuk tidur dan bangun awal, supaya mereka dapat bersedia menghadapi situasi ini bila berada dalam bulan Ramadan. Yang kedua, saya juga kongsikan kepada tuan-tuan, puan-puan, saudara mati sekalian, iaitulah bila mana kita sebagai ketua keluarga, kita juga kena pastikan bahawa anak-anak kita itu dilengkapkan dengan pakaian yang sewajarnya untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Dan yang ketiga, saya juga kongsikan, iaitu membentuk suasana Ramadan dalam sebuah keluarga, supaya mereka terbiasa dan mereka tahu bahawa Ramadan hampir tiba. Jadi, saya pesan pada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin sekalian, marilah sama-sama kita jadikan Ramadan pada tahun ini Ramadan yang terbaik, kerana inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita berdoa supaya kita diberkatkan diri kita dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, supaya kita dapat mempersiapkan diri istiqbal Ramadan, untuk lepas pada ni bila kita berada dalam bulan Ramadan, kita dapat ihya Ramadan. Dan bila kita berada dalam madrasah ataupun universiti Ramadan ini, kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan redha, untuk mendapatkan maghfirah, untuk mendapatkan itqum minan nar, pelepasan daripada rantaian syurga dan sebagainya. Maka akhirnya kita akan mendapat segulung ijazah taqwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.